Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan, luang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam ruangan ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi bertenaga, masih lagi kuat, sihat walafiat insya-Allah. Dalam masa sama Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan beberapa perkara lah pada ketika semalam dengan berlaku di Kuala Lumpurnya, dekat Siem Rivernya, dekat Langkawinya, beberapa tempat di Malaysia ni diuji dengan musibah yang sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keadaan tempat itu banjir kilat, runtuhnya jambatan dan sebagainya. Sebagai Imam Haris ni bagi tahu tadi lah, saya pun ada dinilai ada kes pembunuhan dan sebagainya. Jadi satu benda yang itulah hakikat. Sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, kita berada pada akhir zaman ataupun kita boleh katakan sebagai zaman yang keempat kita berada ni. Zaman pertama itu zaman baginda Nabi SAW. Zaman baginda Nabi bermula pada zaman Nabi diutuskan sampailah zaman Nabi wafat. Kemudian zaman yang kedua itu zaman ketika mana zaman Khalifah Rashidin, zaman para sahabat, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Habis zaman Khalifah, masuk zaman kepada zaman yang ketiga, zaman Umawi, zaman Abbasi dan zaman terakhir itu zaman Uthmani yang mana berakhir pada 1924. Habis zaman itu dimasuk kepada zaman Mulkan Jabarian, zaman kita ini. Zaman yang keempat, zaman yang penuh dengan pancaroba, zaman yang penuh dengan kata perkara-perkara yang kita tak terjangkau apa yang akan berlaku. Perkara-perkara yang kata hari ini dahulu, contohlah kita katakan kalau dahulu tuan-tuan, puan, ibu ayah sekalian mendengar suatu perkara itu satu musibah yang besar, kita merasa gerun dan takut. Hari ini kita mendengar juga, dengar ada pembunuhan. Gerunnya, tapi di manakah gerun kita itu? Gerun kita itu tidak berpanjangan. Sebab kita berada pada zaman dia. Kita berada pada zaman dia, zaman teknologi yang penuh dengan berita-berita yang sampai kepada kita. Sampaikan kita merasa benda itu dah lali ataupun kalih dalam masa kita lah. Dah rasa biasa dengan perkara-perkara yang berlaku. Dahulu kita dengar peperangan, kita hanya mendengar daripada sumber berita. Hari ini kita tengok dalam bentuk WhatsApp-nya, dalam bentuk video-videonya, real life, dan menyebabkan kita rasa macam itu perkara yang berlaku, dahulu pun berlaku. Cuma hari ini dah jadi kebiasaan bagi kita mendengar. Pembunuhan berlaku di sekeliling kita cukup-cukup banyak pada hari ini. Menjadi kebiasaan bagi orang mati kena bunuh hari ini. Bukan kita rasa tak takut, takut. Tapi ketakutan kita itu hanya sekadar sementara. Sebab terlalu banyak berlaku. Dulu kita dengar pembunuhan berlaku di luar negara. Dulu kalau ingat zaman saya dulu, zaman ibu ayah mungkin lagi banyak lah. Benda-benda begitu berlaku di Indon. Orang kena bunuh dan sebagainya dengan kejam dan sebagainya. Hari ini benda itu berlaku depan mata kita. Kita dengar dan kita dengar. Jadi itu antara benda yang berlaku pada hari ini. Dan kita cuba nak kaitkan dengan apa yang berlaku dan apa yang kita nak bicarakan pada pagi ini juga. Iaitu berkaitan dengan mengapa kita perlu dengki ni? Atau mengapa kita perlu ada hasad? Hasad, dengki ataupun iri hati. Yang itulah, dia punya makna dia sama je. Hasad, dengki ataupun iri hati. Kenapa kita perlu ada dalam diri kita ni? Kenapa kita perlu dengki dengan orang? Kenapa perlu ada hasad, dengki dengan orang? Sedangkan kalaulah benda itu ada, benda itu menyebabkan ketidakselesaan diri kita. Yang kita nak bicarakan, dengki dalam konteks ataupun dalam bentuk yang negatif. Kalau kita iri hati dengan kawan kita yang banyak beribadah, lain. Dia tak, Allah sukanya tengok opah banyaknya beramal ibadah, banyak zikir. Itu dengki lain. Dengki itu dibenarkan. Kita dengki pada dia dan kita akan buat. Kita akan tambah juga amalan kita. Dengki yang mana kita rasa busuk hati pada orang. Oh tu benar lah dia tu. Dengki sungguh aku. Aku tak tahulah apa yang aku sakit hati sungguh dia tu. Dengki dengan dia tu. Dengki yang negatif menyebabkan kita rasa tak selesa. Yang orang lain tak ada kesan kepada kita. InsyaAllah dengkilah kita cerita pada pagi ni lah. Baik, hasad, dengki ataupun kita katakan iri hati ni ialah satu keadaan yang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain ada benda itu, kita tak ada, dan kita nak
benda yang sama. Ataupun kita katakan nikmat dunia lah dia ada tu, atau agama yang mana orang itu ada, kita tak ada tapi kita nak pada dia. Itu dengki. Nah, contoh kita tengok nikmat anak-anak dia berjaya. Anaknya semua berjaya. Berjaya jadi orang semua sekali, jadi orang lah kita katakan, jadi orang semua sekali. Kita pun dengki. Aku tak tahu macam mana nak buat lah. Tak seronok lah tengok dia kita tu. Anak semua berjaya. Bulan 6 buat majlis, anak nak masuk universiti, bulan 7 buat majlis, bulan 8 buat majlis. Jadi kita merasakan tak selesa. Sebab apa? Kita melihat orang lain itu berjaya, anak orang lain berjaya, anak kita tak berjaya, kita rasa terkiri hati. Sedangkan bila mana ada perkara-perkara itu, kita kena ubah dalam mandi kita itu supaya kita boleh bentuk hati dan iman kita supaya anak orang lain berjaya. Kenapa anak kita tak berjaya? Kenapa kita tak boleh nak ubah anak kita? Jadi benda-benda itu yang kita kena tengok baik. Apakah yang ditarifkan dengan hasad dengki ini? Yang pertama sekali hasad dengki ialah yang mana kita berangan-angan. Yang mana angan-angan itu untuk menghilangkan nikmat orang yang engkau dengkikan. Yang mana ada pada orang, tak ada pada kita. Iaitu dinamakan hasad dengki. Ya? Yang mana kita berangan-angan. Aku nak juga apa yang dia ada. Tapi kita tak dapat. Itu dengki dia tu. Al-Imam Hajar Ibn Asqalani berkata, hasad adalah seorang berangan-angan hilangnya nikmat daripada orang yang berhak. Dia berangan-angan hilangnya nikmat daripada orang yang berhak mendapatkan sesuatu tersebut. Mungkin ada di antara kita ini yang Allah bagi kelebihan kepada dia. Dengan kelebihan nikmat sihatnya, kelebihan nikmat hartanya. Bila adanya nikmat-nikmat begitu, ada orang-orang di belakang itu rasa dengki. Rasa hasad, dengki yang menebal. Orang itu tiba-tiba dapat anugerah. Tiba-tiba kita tak dapat. Kita dengki. Apa hebat dia sangat dia? Aku rasa aku lebih hebat daripada dia. Kita rasa dengki pada dia. Tiba-tiba kita ni lihat orang lain belajar tak semena-mena. Tapi berjaya. Kita ni puluh-puluh tak dapat apa. Kita dengki pada dia. Sedangkan bukan setakat belajar semata-mata. Ilmu itu perlu dituntut. Perlu ikhlaskan diri. Perlu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapatkan ilmu itu masuk dalam diri kita. Sebab itulah ibu-ibu ayah seperti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita belajar, kita berada dalam ruangan ilmu ini, nak atau tidak kita kena bersedia dan ikhlaskan diri. Saya percaya semua di antara kita pada pagi ini ikhlaskan diri nak masuk. Bukan ada paksaan saya rasa. Tak ada okey masuk, tak masuk nanti kita akan bagi warning. Tak ada. Saya rasa semua ikhlaskan diri nak masuk, nak mendapatkan ilmu. Itu satu perkara yang sangat-sangat kita kena letakkan di hadapan. Jika tetap begitu, insya-Allah kita akan buang segala perkara-perkara hasad-hasad dengki yang ada dalam kita itu. Sebab itulah yang akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang dan hati kita menjadi bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan kita buang perkara-perkara yang bukan adanya dengki dan hasad atau hasad dengki di hati kepada orang lain. Baik? Al-Imam An-Nawawi berkata, hasad adalah seseorang yang berangan-angan hilangnya nikmat daripada saudaranya, sama ada nikmat agama ataupun nikmat dunia. Kalau kita tengok secara skup yang luasnya, kalau kita katakan hasad ini, tak kira lah nikmat agama dia dapat ke, nikmat dunia ke dapat ke, dia semua akan rasakan benda itu dia kena ambil daripada saudaranya. Kita tengok kawan kita tadi kan, bacaan elok, okay? Cara penyampaian elok. Jadi kita rasa macam, kenapa aku tak dapat? Kenapa aku macam bacaan aku ni tak sebagaimana kawan aku? Jadi kita dapat rasa begitu, maksudnya kita ada sedikit dengki kita dengan dia. Okay? Itu dalam hal agama, dengki kita boleh perbetulkan. Tapi kalau bab keduniaan, dengki itu yang sukar untuk kita ubati. Bab harta, bab kemewahan, bab pembendaraan, macam-macam lah. Jadi itu benda yang kita kena tengok. Okay? Al-Imam Haddad bagi tahu pula, hasad atau dengki lah apabila seorang itu bersempit dan serba salah di dada dan di hatinya sambil kurang senang terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada salah seorang hamba-Nya sama ada dalam urusan agama maupun dunia. Dia kata kat sini tak kira lah itu urusan apa sekalipun, dia rasa sempit. Dia rasa tak senang bila mana kawan kita ni rasa hebat daripada kita. Kita tak senang bila mana kawan kita ni ada kelebihan daripada kita. Kita dengki dengan dia. Kan itu yang kita kena buang. Sama ada tak kira lah. Ataupun jiran kita. Jiran kita ni sama je level ni.
duduk sama-sama, rumah-rumah begini, rumah teras begini dan sebagainya. Keadaan pun sama, tapi kawan kita ni Allah bagi nikmat yang lebih. Nikmat macam mana? Kehidupannya selesa, tak ada bergaduh-gaduh, nampak bahagia, kita dengki dengan dia. Dia nampak bahagia sungguhlah jalan petang-petang atau pagi-pagi tu lepas sarapan dia berjalan jogging dengan suami isteri, hantar anak-anak semua sekali. Kita dengki dengan dia. Kenapa aku tak dapat lah? Kenapa aku sibuk pagi-pagi? Kenapa pagi aku macam berperang? Perang anak, perang ini atas sekolah semua sekali balik-balik penat. Kita dengki dengan dia. Dan sedangkan itulah antara perkara-perkara yang kita kena elakkan. Kerana perkara utama inilah yang digambarkan sekiranya dia mengharapkan nikmat itu terhapus daripada orang itu, dan kalau boleh dibiarkan dia sahaja mendapat nikmat itu, meskipun itu hal mustahil lah. Kita nampak orang tu dapat, kita kadang-kadang tak payahlah dia dapat, biar aku dapat. Tapi tu kita melihat ada orang yang senang, orang kaya lah, orang yang Allah bagi nikmat harta yang cukup-cukup banyak. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Ataupun contohlah orang dapat cabutan bertuah BSN 10 juta. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Aku masuk juga. Jadi benda-benda begitu yang kita duk hasad dengki kepada orang. Okay? Maka hasad dengki ni merupakan penyakit hati yang paling bahaya sekali. Ulang suara, hasad dengki merupakan penyakit hati yang paling bahaya. Sebab apa? Hasad adalah haram dan berdosa besar. Bahkan ia adalah penyakit yang paling bahaya sekali jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Al-Imam Haddad bagi tahu, nak comparekan dengan penyakit hati lain ni, adapun sifat hasad dengki ni, maka memadailah gambaran cela dan buruknya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa berlindung diri daripada bencana yang dengki dan berlindung diri daripada bencana syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin iza hasad." Ini surah yang selalu kita baca. Surah mana? Surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkiannya. Maksud kita duduk baca surah Al-Falaq tu, kita kena memahami bahawa surah itu yang kita nak baca untuk mengelakkan daripada kita ni didengki oleh orang lain. Maka kita bacalah surah Al-Falaq, tapi kita baca sekadar bacaan biasa. Sedangkan bila mana kita baca dengan ikhlas, baca dengan penuh perhatian, intipati dalam surah tersebut menggambarkan kehidupan keseluruhan kita untuk mengelakkan orang dengki pada kita. Dengki ni, ibu-ibu sekalian, bukan setakat dia buat perkara-perkara yang bukan setakat mulut. Kalau dengki yang ekstrim ni, sampaikan dia mengata-ngata tu biasalah. Sampai atas sihir dan sebagainya, sampai buat perkara-perkara tak sepatutnya, hatta sampai kepada pembunuhan pun ada. Dia katakan bahawa gambaran hasad dengki yang berat ini, maka kena waspada dan perbanyakkanlah amal ibadah, iaitu antaranya amalan-amalan baca surah Al-Falaq, supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada orang dengki dan kita dengki pada orang. Maka antaranya kenapa digambarkan dengan hasad dengki ini, sebagian salafus salih kata bahawa hasad adalah dosa pertama kali dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di langit, iaitu iblis. Hasad kepada Adam, dan dia juga pertama kali dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi, iaitu anak Adam, Qabil. Hasad kepada adanya Habil. Dan katakan bahawa hasad dengki ni mula-mula berlaku ketika mana di atas itu, di langit itu, ketika iblis berhasad dengki dengan Nabi Adam AS. Itu kali pertama di atas langit. Turun ke bumi, hasad dengki pertama yang berlaku ketika mana berlakunya pembunuhan di antara anak Nabi Adam, iaitu Habil dan Qabil. Ya. Disebabkan Qabil itu berhasad dengki dengan adiknya Habil, maka dibunuhnya adiknya. Dibunuhnya adiknya Habil itu. Jadi kita tengok situasi pembunuhan yang berlaku. Sebab apa? Sebab apa yang Qabil itu, kalau kita recap baliklah, kenapa Qabil bunuh Habil? Sebabnya bila mana Nabi Adam AS turun ke bumi, Nabi Adam AS berada dalam kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Adam dan Hawa dan anak-anaknya lah, ketika itu anaknya dilahirkan kembar, yang mana kembar itu dua pasangan. Satunya Qabil dengan Iklimah dan Habil dengan Labudah. Qabil
dengan Iklimah. Iklimah ni adik saudara kembar kepada Habil. Saudara kembar kepada Qabil. Labuda saudara kembar kepada Habil. Labuda ni Iklimah ni cantik. Dia cantik dan Labuda ni biasa-biasa je lah. Jadi bila dah meningkat umur dan sebagainya, maka Adam AS diberi ilham untuk mengahwinkan anaknya itu secara silang. Dia tak boleh nak kahwin di antara Qabil dengan Iklimah sebab dia kembar sekali. Jadi dia kena kahwin silang. Maksudnya Qabil tadi akan kahwin dengan Labuda dan Habil kahwin dengan Iklimah. Dia kahwin silang lah. Sebab ketika itu tak ada orang lain. Dia kahwin dengan sepupu sepapak tak ada lagi. Kahwin keadaan silang. Maka bila diperintahkan begitu, Qabil dia against, dia tak nak. Dia tak nak untuk mengikut arahan daripada Nabi Adam AS. Sebab apa? Sebab Iklimah itu cantik. Labuda ni biasa-biasa. Maka bila mana jadi begitu, diperintahkan oleh Nabi Adam AS kepada kedua-dua anaknya itu untuk melakukan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang korban yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berhak untuk milih pasangan hidupnya. Maka buatlah korban di antara Qabil dan Habil. Qabil ini dia merupakan seorang petani dan Habil juga dia merupakan seorang peternak. Jadi mereka kena persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bentuk pengorbanan yang macam mana yang terbaik yang Allah akan angkat. Siapa pengorbanan yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itulah yang akan diterima sebagai pemenang dan boleh buat pilihan untuk kehidupan dia. Maka Qabil bawa satu guni jagung yang busuk. Dia kata Qabil ni, masalah dia ni. Qabil bawa satu guni satu guni jagung yang busuk, yang tak baik lah. Jagung ke gandum maksudnya. Kemudian si Habil bawa seekor kambing yang gemuk, yang sihat dan segar. Maka diletakkan di atas puncak bukit dan dilihat oleh semua ahli keluarga. Maka datanglah satu panahan kilat yang besar yang mengambil serta-merta korban daripada Habil. Maksudnya Habil menang lah. Bila Habil menang, Habil boleh buat keputusan untuk memilih siapakah di antara dua, Iklimah ke Labuda untuk jadikan sebagai pasangan hidup dia. Maka of course lah dia akan pilih Iklimah. Maka keputusan itu menjadikan Qabil tak puas hati. Qabil tak puas hati dengan keputusan dibuat oleh Nabi Adam dan telah berfikir macam mana aku nak rampas kembali dan aku nak musnahkan adik aku itu iaitu Habil. Maka ketika termenung, maka nampaklah ideanya, gambaran iblis menyerupai gagak sedang bergaduh-gaduh, akhirnya gagak pertama itu membunuh gagak kedua. Maka timbullah idea, ini caranya nak mematikan itu dengan mengetuk batu di kepala dan akhirnya mematikan. Maka bila mana dapat idea tersebut, Qabil pun datang berjumpa dengan Habil dan akhirnya dengan batu dan menghentak di kepala dan akhirnya Habil mati. Bila Habil mati, maka Qabil ketika itu pun tak tahu macam mana nak menguruskan jenazah orang yang mati. First time. Ini pembunuhan pertama dalam kehidupan. First time. Maka bila berlaku begitu, mulalah episod digambarkan dengan keadaan Qabil meletakkan jenazah Habil dalam kotak dan memikul ke sana ke sini ketika mana Nabi Adam tak ada. Nabi Adam ketika itu keluar daripada kawasan dan Qabil telah memikul ke hulu kilir jenazah Habil. Dan jenazah itu dah mula membusuk sebab lama. Allah Subhanahu Wa Taala melihat bahawa itu hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menghantar dua ekor gagak juga, menggambarkan sekiranya ada berlaku pembunuhan kematian, inilah caranya untuk menguruskan jenazah tersebut. Gagak itu menggali lubang dengan paruhnya, kemudian menolak gagak pertama dan menimbuskannya. Maka nampak di Qabil, maka Qabil pun buat perkara yang sama, gali lubang dan meletakkan jenazah Habil dalam lubang dan menutup. Berlaku pembunuhan pertama disebabkan apa? Dengki. Hasad dengki kepada apa-apa yang ada di tangan adiknya sendiri itu, ya Habil, yang mana tak ada pada dirinya, iaitu Qabil. Habil ada keistimewaan yang lebih baik, iaitu dia ni taat perintah Allah, taat perintah ibu bapa dan sebagainya. Tapi Qabil tidak.
Dan bila dia tak ada benda-benda begitu berlaku dalam kehidupan dia, dia mula rasa macam tak seronok, rasa macam kenapa aku perlu disisihkan begini, kenapa aku. Jadi itu antara perkara titik poin yang kita nak bicarakan bahawa kalaulah ada dalam diri kita itu perkara-perkara sebegitu, dia bukan sekadar omong kosong di mulut, bahkan dia boleh bawa satu perkara yang berat, pembunuhan. Okay? Baik, maka perlulah sebagaimana Allah SWT sebut dalam surah Al-Falaq tadi, wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengki. Jadi kita kena sentiasa untuk pastikan diri kita ini keluar daripada keadaan-keadaan ada dengki-dengki dan sebagainya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Hasad dengki ini dia memakan, iaitu membinasakan pahala segala kebaikan seperti api yang memakan kayu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nak gambarkan bahawa hasad dengki ni, kalau ada di kita ni, dia akan makan, dia akan ambil kebaikan-kebaikan yang ada sebagaimana api yang marak. Api yang marak pakai kayu-kayu. Kayu macam mana? Kayu ni ibu-ibu yang sekalian, kalau api kita tengok kita duduk bakar sampah, tempat-tempat kampung lah, boleh bakar sampah dan sebagainya, dia makan sikit-sikit. Tapi itu level api kecil. Cuba tengok api yang besar. Saya pernah terlibat, ada kebetulan jiran saya ni, rumah kami rumah teres. Jiran saya ni, dia rumah Kuala Lot, ujung sekali, dan kebetulan dia banyak barang-barang yang menyebabkan kalau terbakar, cepat mengebak, kayu pelet dan sebagainya, dia kecil gitulah. Ditakdirkan ada terkena percikan api sikit lah. Ada spark daripada plug yang disambung extension, terbakar. Terbakar itu dalam kapasiti yang kita tengok api biasa, tetapi dalam tempoh masa beberapa minit, api itu boleh jadi marak. Dan bila api jadi marak, dia boleh menyebabkan apa? Menyebabkan kebakaran yang memusnahkan keseluruhan sekali. Api daripada level kecil, contoh level nombor 2 atau 3, dia boleh naik level ke-10 dalam masa yang sangat-sangat pantas. Bila memakan kayu-kayuan. Maka kita melihat bahawa hasad dengki sebagaimana kayu yang dimakan oleh api. Cepat sangat dimakan kebaikan-kebaikan anda ni kita. Kita ni buat baik punyalah, banyak buat baik ke sana, bersedekah ni, bersedekah sana. Kebaikan kita cukup-cukup yang kita buat. Tetapi disebabkan hasad dengki kita itu menebal, maka kebaikan-kebaikan kita buat itu makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada, dan akhirnya kosong. Sebab itulah janganlah kita meletakkan hasad dengki dalam diri kita supaya kita dapat menambahkan kebaikan-kebaikan kita buat, dan kebaikan-kebaikan yang kita buat itu tidak hilang. Okey? Baik. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kamu mendengki antara satu sama lain. Janganlah memutuskan tali silaturahim. Jangan saling memarahi. Jangan saling belakang-belakangi. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Gambaran daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. Pertama sekali, janganlah kamu mendengki. Atas dunia kita ni dengan jiran tangga, dengan adik-beradik kadang teruk juga mendengki ni. Jangan nampak jiran tangga sangat. Adik-beradik ni kuat juga mendengki-dengki ni. Kemudian janganlah memutuskan tali silaturahim, mampu sama juga, janganlah kita ni duk nafsi-nafsi. Tuan ada sekali kan, dia ada setengah-setengah orang hari ni dia nak privacy. Dia tak nak duduk dalam komuniti. Dia nak duduk sendirian, privacy lah katakan. Jadi privacy ini dia tak nak ada masalah dengan jiran, dia tak nak ada hasad dengki dan sebagainya, dia duduk rumah seorang-seorang. Maksudnya rumah tu spread untuk dia sahaja. Ada rumah yang di Kuala Lumpur kita ni, rumah orang yang ada duit lah, kita kata ada duit. Balik kerja, masuk parking, kereta tu akan naik sampai parking betul depan rumah. Buah pintu kereta, masuk rumah terus. Memang dia tak akan berjumpa dengan manusia lain. Dan tak boleh buka pintu, jumpa dengan jiran sebelah, tak ada. Dia seorang-seorang sahaja dalam rumah tu, dia keluarga dia sahaja dalam rumah tu, maka dia akan berada keadaan tidak menyambungkan silaturahim, nafsi-nafsi lah. Okay. Rumah tersebut, kalau tengok, sebab ini cerita kawan saya lah pernah masuk rumah tu. Dia pernah ada satu homestay yang baik, yang cantik kat KL.
Memang parking kereta depan rumah je. Dia tak akan bergaul dengan orang lain. Masuk rumah tu buka pintu, dia akan nampak tu sekatil. Rumah ni sebiji je tapi nampak besar. Nampak masuk tu terus nampak katil dalam satu partition. Bila rupa-rupanya, bila nampak depan itu semua kabinet. Semua wardrobe. Buka wardrobe satu, toilet. Rupanya bila buka itu, toilet belah kanan. Buka sebelah ni ada satu laluan lain. Bilik nombor 2, nombor 3, semua dalam tu. Almari. Dia katakan memang tak beramai-orang lah. Apa dia kata? Kalaulah dia ni meninggal dalam rumah ni, orang tak akan tahu ni. Memang busuk kat situ lah. Sebab rumah tu dia separate. Memang dia, orang dalam bilik yang dalam wardrobe itu, tak dengar apa yang berlaku di luar. Kalaulah begitu keadaannya, memang kalau mati semua sekali, tak akan dikenali, tak akan diketahui oleh orang awam. Di situlah sampai busuk dan sebagainya. Dia katakan, tak nak bergaul, akhirnya jadi begitu. Tapi kalau bergaul, kena elakkan daripada hasad dengki dan sebagainya. Yang ketiga, janganlah saling marah-marahi. Kita nak ada orang yang pandang baran. Pandang baran, jangan mantai. Jangan cari pasal. Dia kalau dia bercakap je, kalau tersalah tak ikut angin dia, memang dia akan melenting. Itu benda yang kadang-kadang kita lihat. Kita boleh tengoklah ada jiran kita ke sedama kita dan sebagainya. Yang keempat, jangan saling belakang-belakangi. Bila kita jumpa orang, ini pun sama juga kadang-kadang berlaku. Kita jumpa orang, kita bercakap dengan orang, kita membelakangi orang. Kita jumpa kawan kita depan, tiba-tiba ada orang datang, kita membelakangi dia. Kita tak pusing dia. Dia elok bercakap dengan kita. Orang lain datang, kita pusing. Kita cakap dengan orang baru ni. Itu benda yang kita kena elakkan. Kita kena letakkan di tepi. Contoh orang lain datang, kita kena undur sikit ke pusing, biar kita nampak ketiga-tiga orang tersebut. Supaya kadang-kadang yang berlaku ini, sebab kita ni selalu membelakangi manusia, dia menyebabkan terputusnya tali silaturahim, dan kadang-kadang kata, bentar-bentar lah aku ni orang biasa, kau tak pandang aku. Dia akan jadi begitu. Sebabnya benda-benda begitulah yang akan menyebabkan berlakunya terputus tali silaturahim, dan akhirnya juga boleh membuatkan hasad dengki dan sebagainya. Betul-betul dia ni pekerja besar, kerja kecil-kecil, orang pandang, kalau terus pusing sana. Dia akan makin begitu. Okay? Dan jadi hamba yang bersaudara, yang mana hamba Allah yang bersaudara, yang kita saling kena mengenali antara sama lain dan sebagainya. Bila kita rapat, kita jarang nak berhasad dengki dengan orang. Kita akan rasa senang dengan orang, kita akan rasa aman dengan orang. Itu perkara yang berlaku. Baik. Daripada Sayyidina Zubair bin Awam, Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha." Telah berjalan, maksudnya berjangkit atau melarat penyakit umat sebelum kamu kepada kamu, iaitu dengki dan saling membenci antara satu sama lain. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Di umat dahulu memang kuat. Bab benci-benci, bab dengki memang kuat. Dan akhirnya dia melarat pada umat akhir zaman ini. Sebab itulah sifat hasad dengki ini digambarkan sebagai sifat orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109, Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Maksudnya ramai antara ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul daripada diri mereka sendiri sudah nyata kepada mereka kebenaran daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka didengki disebabkan mereka nampak kebaikan, keelokan, kehebatan umat Bani Nabi SAW, maka mereka dengki. Dan yang lain dari surah Nisa, Allah kata, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka daripada limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Nisa 54. Allah kata, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu beroleh kebaikan, iaitu kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian menyenangkan hati mereka, dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengan dengki ni. Kamu dapat kebaikan, dapat kehebatan semua sekali, dia ni memang menyebabkan dia sakit hati. Kita dapat kejayaan, dia lah sakit hati. Tapi kalau kita ditimpa musibah, dia lah paling bahagia sekali. Dia kata tangan, aku suka lama dah ni, bila dah dapat, akhirnya dapat juga.
keburukan dia akan suka. Terdapat kebaikan dia akan sakit hati. Itulah gambaran yang Allah gambarkan kepada kita. Okay? Maka larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wal nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alim." Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Lagi besar macam ni pun. Kan? Limpahan iaitu iri hati dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada sebahagian daripada melebihi orang lain. Bagi lelaki dan ada bahagiannya dan dari apa yang mereka usahakan, bagi perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah akan limpahan kurniaannya, sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bilangan Allah bagi tahu sesiap. Apa yang Allah bagi kelebihan kepada orang lelaki itu Allah bagi, maka janganlah kita ni, sebab dia usaha. Dia berusaha dia dapat, maka janganlah kita ni duduk pertikaikan. Yang perempuan pun sama, dapat apa-apa kelebihan Allah bagi pada dia tu, jangan pertikaikan. Itulah kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Maka bersyukurlah kita bila mana Allah bagi kepada kita juga kelebihan, dan orang tidak dengki pada kita. Sebab kita pun ada kelebihan. Orang ada kelebihan. Saya ingat ada seorang ni, di arwah lah, baik. Dia sangat-sangat kata meletakkan dia orang baik lah. Orang tak ada masalah, orang tak pernah ada gaduh. Dia senyap, tapi orang dengki dengan dia. Sampai kita terfikir, dia ni baik. Macam mana orang boleh dengki dengan dia? Sampai kan ada satu ayat, kalau orang bergaduh ni bodoh lah. Dia kata siapa begitu sekali. Sebab apa? Sebab tak logik. Dia meninggal kerana dibuat kerana buatan orang. Ada orang hantar saka, orang hantar sihir dan kepada dia semua sekali. Dia dah hafiz Quran. Orang baik dan sebagainya. Kami rapatlah dengan dia. Sedih kata kita dengar. Bila pergi hospital, kita kata kanser dan sebagainya. Tapi nak ubat, tak ada ubat. Dia meninggal keadaan yang sangat-sangat. Itulah. Jadi bila cek balik, ada orang dengki dengan dia. Tak tahu dengki tu sebab apa. Dengki tu banyak sangat aspek dengki dan sebagainya. Ada satu kes yang mungkin saya berkongsi dengan sini lah. Dia orang yang baik. Orang baik. Dia mu'alaf. Mu'alaf. Bila mu'alaf ini, dia belajar agama lebih banyak daripada kita. Dia mu'alaf ni, dia banyak belajar. Tetapi masalah utamanya lah orang dengki dengan dia. Orang dengki dengan dia. Dia mu'alaf dan isteri pun masuk Islam mu'alaf. Baik semua sekali keadaannya. Orang dengki dengan dia. Ditakdirkan bila dia ni terlalu sungguh-sungguh nak berdakwah dan sebagainya. Dia diperangkap oleh wanita. Diperangkap oleh wanita, diperangkap oleh pelajar, orang yang nak dakwah, yang dia nak dakwah orang itu, diperangkap dan akhirnya ditangkap. Dia ditangkap. Tapi dibebaskan balik lah. Sebab tak ada bukti dan sebagainya. Dia pun mengaku, dia kata, dia berdakwah je. Diperangkap, sebab dia kata, Ustaz mohon datang, biasa saya macam kena rasuk dan sebagainya. Dia pun, saya tak pandai sangat tapi bolehlah baca sikit-sikit. Sebab dia dah mendalami ilmu agama itu terlalu lama, dia boleh insya-Allah untuk kata menyembuhkan sedikit sebanyak boleh. Tapi dia diperangkap. Akhirnya dia kata dia ni cuba untuk merogoh dan sebagainya. Akhirnya dia tangkap dan sebagainya. Tapi bila sampai sana dia kata saya tak ada niat apa-apa. Dia mengaku bahawa itu merupakan satu agenda untuk menjatuhkan dia. Sebabkan nampak dia tengah naik dan sebagainya. Akhirnya dia dibebaskan balik lah. Tak lama dah kawan saya. Jadi menggambarkan orang yang dengki kepada ni macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan. Jadi itu antara benda yang kita kena elakkan lah. Sebab Allah melarang kepada kita, daripada ada perkara-perkara begini, dia akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang akan berlaku. Baik. Sebab hasad dengki ni berlaku, antara pertamanya iaitu adanya takabur ataupun sombong. Dia sombong, maka adanya hasad dengki pada dalam diri seseorang itu. Dan keduanya, dia memulakan dengan permusuhan. Bila ada permusuhan dia, maka pasti dia akan mencari keburukan-keburukan, akan timbullah hasad dengki dan sebagainya. Dan yang ketiga itu nafsu yang jahat yang tidak Allah redha ataupun tidak redha dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain, dan dilakukan itu semata-mata niat yang tidak baik. Dia buat sesuatu perkara itu niat tak baik. Dia dapatlah apa yang dia buat. Maka dengan keadaan sombongnya, dengan keadaan dia nak lakukan permusuhannya dan niat itu berniat tak baik, maka nampaklah dia ni terlibat secara langsung dengan perkara hasad ini. Bila disebut hasad ni, automatik dia telah menyebabkan
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Automatik dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Quran, dalam surah Baqarah ayat 90, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Maksudnya, sejahat-jahat perkara ialah perbuatan mereka memberi kesenangan dirinya dengan mengingkari Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan daripada limpahan kurnianya kepada siapa yang dikehendaki antara hamba-hamba iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu dan orang kafir itu akan beroleh azab sesara yang menghinakan. Bila mana orang dah ada dalam diri dia ni hasad dengki yang berluasa, maka automatik dia akan menyalahkan sesuatu yang tidak kena kepada konteks. Memang apa-apa yang buat itu dia akan salahkan. Sebab itulah hasad ini dia automatik menyebabkan dia akan ingkar kepada arahan Allah, surat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana sembunyi hasad juga boleh automatik dia akan menghilangkan kesempurnaan iman. Bila ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dekat mana? Iman tak adalah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia ini mengasihi saudaranya seperti apa yang dikasihi terhadap dirinya sendiri. Tengok saudara kita ni sebagai diri kita sendiri. Saudara kita sakit, kita rasa nak ziarah dia. Itu satu benda yang baik. Tapi kalau kita tengok ziarah, tengok kawan kita ni sakit, kita tepuk tangan, itu bukan cara kita nak gambarkan bahawa kita ni baik dengan saudara kita. Jadi kebaikan itu kita kena betul-betul letakkan dalam konteks yang sebaiknya supaya kita tidak menampakkan niat tidak baik. Sebab hasad dengki ni ikutkan apa yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi beritahu sebab hasad dengki ni ada 3. Pertama sekali, benci terhadap orang yang dia dengki. Dia berasa sakit hati dengan keutamaan yang diperolehi orang lain. Dari sinilah hasadnya timbul. Dia benci pada orang lain. Dia benci pada apa yang orang lain dapat. Maka bermulanya keadaan dia tak suka. Yang kedua, orang yang dia dengki itu mempunyai keutamaan dan kelebihan yang tidak boleh ditandingi oleh orang yang hasad tadi. Dia benci apabila pesaingnya maju dan berjaya. Maka jenis hasad ini adalah hasad yang pertengahan, kerana dia tidaklah hasad kepada orang yang sama peringkat atau lebih rendah daripadanya. Dia hanya hasad kepada orang yang lebih tinggi dan berjaya daripadanya. Dia ada level-level pertengahan. Dia tak semua hasad, dia hasad pada orang tu je. Orang tu yang kelebihan, hasad kepada orang tu lah. Itu. Dan orang yang hasad merasa bakhil terhadap nikmat yang dia diperolehi, sedangkan nikmat itu bukanlah usahanya. Apabila dia melihat orang lain mendapat nikmat juga, dia akan benci diri dan dengki. Secara tidak sedar, dia telah protes dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hasad yang paling berat sekali, yang paling besar sekali, yang paling buruk sekali. Kenapa dia ni dah orang dia hasad dan dia sebahagian nikmat yang dia dapat. Dia dapat nikmat itu, tapi dia tak nampak nikmat yang Allah bagi pada dia itu. Dia dapat, dah ada keselesaan, dia ada upah besar dan sebagainya. Dia tak nampak benda itu. Yang dia nampak, kenapa orang tu dapat daripada dia. Sedangkan dia dapat lebih daripada orang tu. Dia dah ada rumah besar, kereta besar, kerjaan yang baik. Tapi orang tengok, orang tu kerja kilang je. Tapi kenapa dia dengki sama orang tu? Aku tak suka betul orang tu. Ni sekian. Sedangkan orang itu tidak mengganggu dia dan orang itu tidak melebihi pada dia. Itulah seburuk-buruk hasad dengki yang perlu dielak oleh manusia pada akhir zaman. Maka perlu kita faham bahawa hasad ini automatik bila mana tidak dijaga dengan baik-baik, dia menyebabkan hilangnya keadaan atau punca kenikmatan dunia. Sebab itulah Al-Imam Ibn Jauzi berkata, ta'ammaltu tahasuda bainal ulama'i fara'aitu mansya'uhu min hubbid dunya fa'inal ulama' al-akhirati yatawadduna wa la yatahasadun. Aku memperhatikan sifat hasad antara ulama', lalu aku melihat sebabnya adalah cinta kepada dunia. Maka sungguhnya ulama' saling berkasih sayang dan tidak saling hasad antara satu sama lain. Ulama' ni dia tak ada hasad dengki satu sama lain. Dia memang sungguh-sungguh dia fokus kepada ilmu yang nak disampaikan. Baik. Itu dalam konteks hasad yang mana yang buruk lah. Tapi kalau dalam konteks yang baik, jika niat yang baik, jika niat yang baik, kita dengki untuk niat yang baik, dia panggil apa? Dia tak panggil hasad lah, dia panggil
ghibtah. Ghibtah. Ghibtah ni tidak haram lah. Maksudnya dia adalah kamu berkeinginan untuk mendapat nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu dihilangkan daripada orang itu. Kita contoh, tadi kita kata kita tengok rakyat kita ni dia berzikir 1000 kali. Kita bukan kata cepatlah dia ni tak boleh berzikir, biar kita dia berzikir. Tak. Dia dengki ataupun kita katakan dia bagian ghibtah ini, orang tu berzikir 1000, kita pun nak berzikir 1000. Kita dengki begitu. Maksudnya kita nak orang tu dapat nikmat, kita pun nak dapat nikmat yang sama. Kita tak dengki. Yang dengki tu, orang tu dapat nikmat, kita tak nak orang tu dapat, kita dapat. Itu panggil dengki. Yang kalau sama-sama dapat, dia dapat, kita dapat, kita panggil ghibtah. Ghibtah iaitu kita berkeinginan untuk dapat nikmat yang sama dengan orang yang kita lihat itu. Dia sama-sama dapat yang baiklah. Yang baik. Maka ghibtah itu dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah berfirman, fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam surah Al-Mutaffifin. Di Al-Quran surah Al-Mutaffifin Allah kata, dan untuk itulah hendaklah berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Kelebihan dan kesenangan itu berlumba-lumba untuk merebut. Orang tu dapat, kita dapat, orang tu dapat, kita dapat. Itu kelebihan yang kita sama-sama nak berebut. Jadi kita tak ada hasad. Kita ada nak kata kelebihan yang dia ada, kita nak ambil yang dia tak dapat. Kita nak dia dapat kelebihan, kita dapat kelebihan. Sama-sama kata ni. Sama-sama kita dapat kelebihan-kelebihan tersebut. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnain. Rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, kemudian dia melaksanakan pada pertengahan malam dan pertengahan siang, dan orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkannya pada pertengahan malam dan pertengahan siang. Yang lain tak boleh, ini boleh. Dia baca Quran, infak dan sebagainya. Maka dibolehkan, harus dan tidak berdosa jika ada perasaan ingin sekiranya nikmat yang orang lain dapat itu kita pun dapat sama dan tidak menyebabkan nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Orang itu dapat nikmat, kita pun dapat nikmat. Okey, maka kerana itulah yang kita nak katakan bahawa kita dapat nikmat yang sebaik-baiknya dan orang itu pun dapat nikmat yang sebaik-baiknya. Okey, contohlah kita katakan seorang melakukan maksiat dan dosa kepada dosa kerana dia buat maksiat, dia buat dosa disebabkan ataupun kita katakan dia ni memiliki kekayaan dan juga jawatan. Jika kita ada keinginan supaya kekayaan dan jawatannya hilang atau kurang, itu kita katakan bahawa kalau kita katakan dia ni kaya, jawatan, kita nak jawatan tu hilang, kita nak kekayaan dia ada tu hilang, itu digambarkan tidak mengapa kerana keinginan itu bukan kerana kekayaan atau jawatan, tetapi dosa dan maksiat dia buat. Dia buat maksiat, dia buat dosa, dia dapat kekayaan, jawatan. Dan disebabkan itu, kita bukan dengki, kita nak dia hilang daripada keadaan itu sebabkan maksiat dan dosa itu menyebabkan dia dapat jawatan, dia dapat kekayaan itu. Itu bukan hasad, bukan dengki. Kita nak tambahkan bahawa, kita nak jelaskan bahawa kalaulah kita ni dengki, bukan dengki, kita ni macam kalau boleh hapuskanlah, buanglah dia tu. Sebab apa? Dia ni buat maksiat banyak, dosa banyak, dapat duit daripada harta judi semua sekali, maka hilangkanlah itu. Itu tak perlu. Okay? Supaya dia pun tahu bahawa dia ni dapat harta kekayaan daripada maksiat dan dosa. Okay? Baik. Apa kesan kepada hasad dengki ni? Pertama sekali, dia mudarat pada agama lah. Hasad memberikan mudarat kepada orang yang hasad kerana ia menghilangkan pahala kebaikan seperti yang telah disebut dalam hadis yang telah disebut tadi lah. Dia menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak redha ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat ni Allah bagi ni, kalau kamu tak syukur, azab Allah, taulah azab Allah sangat-sangat pedih. Sebab itulah kita bila dapat nikmat ni, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat itu tak seberapa baik bagi orang lain. Bagi kita ni nikmat yang besar. Tengok dia dapat tu, syukur besar.
Sebab dia tak pernah merasai nikmat itu. Bagi orang dapat, dia dah syukur. Alhamdulillah. Kemudian, dia ni seolah-olah menafikan sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasa pembenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi cukup banyak, tapi dia rasa macam sikitnya aku dapat. Sebabkan dia tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak nak kita kena usahakan supaya dia dapat apa yang dia dapat dan orang lain juga dapat apa yang dia dapat, dan kita tidak saling hasad dengki di antara satu sama lain. Ya. Para hukama bagi tahu, sebagian orang yang bijak berkata, orang hasad menentang Rabb punya dalam 5 perkara. Orang hasad ni dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam 5 perkara. Pertama sekali, dia membenci setiap kenikmatan yang ada pada orang lain selain dirinya. Dia benci setiap kenikmatan yang ada pada orang lain selain dirinya. Kedua, dia membenci pembahagian Rabb-nya, seolah-olah dia berkata, mengapa kau membahagikan seperti ini? Yang ketiga, dia melawan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kurniaan kepada siapa yang dia kendaki. Tapi dia bakhil dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dia membiarkan para wali Allah yang mana dia meninggalkan mereka dan mengharapkan nikmat hilang daripada mereka. Yang kelima, dia menolong musuh Allah, iaitu Iblis, laknatullah. Jadi 5 perkara ini, orang yang hasad dapat dilihat dengan jelas kenapa dia hasad dengki. Kenapa dia hasad dengki. Kita, bila mana kita dapat perkara-perkara ini, elakkanlah daripada perkara-perkara. Kemudian, mudarat ini adalah mudarat kepada dunia. Orang yang selalu hasad dengki ini selalu dalam keadaan kesedihan yang berpanjangan, kerana orang yang hasadnya sentiasa mendapat nikmat. Orang yang dengki ni, dia tak akan dapat ketenangan. Dia tak akan dapat kenikmatan. Dia akan rasa kesusahan, kesulitan macam. Kalau ada dari kita ni, buanglah jauh-jauh. Tengok orang lain berjaya, kita rasa senak, kita rasa macam sempit dan sebagainya. Okay? Kemudian, memberikan manfaat kepada orang yang dihasad. Hasad memberi manfaat kepada musuhnya yang dihasadkan, dan bukan memberi mudarat kepadanya, kerana nikmatnya itu tidak hilang disebabkan hasad orang lain kepadanya. Bahkan kebajikan yang kita buat itu, kalau ada orang hasad pada kita ni, kita tidak menghilangkan dia. Bahkan kita menambahkan lagi. Yang kita nak elakkan tadi supaya orang tak hasad dengki pada kita. Sebab hasad dengki ni, dia banyak perkara-perkara yang boleh berkaitan. Banyak perkara yang boleh bersusun atur balik. Jadi kita nak elakkan benda-benda betul itu berlaku. Baik. Maka, antara cara yang kita nak melepaskan diri daripada hasad dengki ni dengan orang lain. Jadi kita nak lepaskan cara lepaskan diri daripada orang yang hasad dengki ni. Ketahuilah, manusia mempunyai suatu tabiat, iaitu suka kawannya mendapat nikmat dan benci jika musuhnya yang mendapat nikmat. Jika benci itu kesusahan menimpa kawannya, tapi suka jika ia menimpa musuhnya. Maka pertama sekali, jangan tunjukkan kedengkian itu dengan perkataan, anggota badan dan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh dirimu sendiri. Jadi kita nampakkan kita dengki dengan orang itu dalam konteks dengan perkataan kita sebut. Jangan nampak badan kita. Kalau contohlah berjumpa, kita pun buat berpaling, buat tak nampak eye contact, body language itu. Dan juga pekerjaan yang boleh kita laksanakan, atau pekerjaan yang kamu buat itu tidak menampakkan bahawa kamu itu buat perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Okay? Jadi lakukanlah sebaliknya dengan lidah. Jadi seperti memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka kita tidaklah menampakkan kita ni bahasa nanti kepada orang lain. Okay? Kalau kita suka, kita senyumlah. Kita senyum dengan dia, tu antara body language dia. Badan kita senyum, kita tahniah. Jadi itu antara benda-benda yang tidak menampak kita ni dengki dengan dia. Tapi kalau tengok kejayaan dia, kita pun berpaling arah dan sebagainya, itu nampaklah kita ni dengki dengan dia. Jadi nak kita kena usahakan supaya percakapan kita, pertuturan kita itu tidak menampak kita dengki pada dia, dan juga body language kita, anggota badan kita tidak juga menampakkan kita ni tak suka pada dia. Okay? Para salihin berkata, min khairin ikhtiyari suhbatul akhyari wa min syarri ikhtiyari suhbatul asyrari. Termasuk dalam pilihan yang baik ialah berkawan dengan orang yang baik akhlak. Nak baik, bertemulah dengan orang baik. Dan termasuk pilihan yang buruk yang berkawan dengan orang yang buruk. Nak berjaya, pilih orang baik. Janganlah pilih orang yang buruk. Orang yang negatif, menjauh orang yang suka bercakap tentang orang lain, maka tinggalkanlah orang begitu. Tinggal mereka-mereka. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun lam taslam minha hadhihi ummati hasadu wa dhannu wa tiyaratu.
ala unabbi'ukum bil makhraji minha idza dhananta fala tuhiq wa idza hasadat fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. 3 perkara yang umat ini tidak selamat daripadanya. Hasad, berprasangka jahat. Yang ketiga, bercanding atau percaya perkara-perkara yang buruk. Iaitu antaranya dia buat tilik menilik lah. Tilik menilik ataupun buat judi dan sebagainya. Apakah kamu mahu untuk aku beritahu kepada kamu tempat keluarnya padanya? Para sahabat mengiyakan. Baginda berkata, bila kamu bersangka buruk terhadap suatu atau seorang, janganlah dibenarkan, iaitu janganlah bertindak mengikut sangkaan buruk tersebut, bahkan berhentilah daripada sangkaan buruk tersebut. Bila kamu dengki, maka janganlah engkau melampaui, iaitu janganlah melakukannya. Dan bila engkau merasa sial, lalulah janganlah dia buat kerana berada pada zaman yang jahil. Maka ini antara perkara-perkara yang kita perlu elakkan daripada diri kita supaya kita dapat berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara hasad dengki ini, dan insya-Allah dia boleh membawa kepada kebaikan dan juga keharmonian dalam kehidupan kita bersama dengan ahli-ahli jemaah-jemaah kita yang lain, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itulah kongsian pada pagi ini, dan saya ingin membukalah ruang soalan sekiranya ada soalan-soalan daripada jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu akan datang dengan tajuk, kalau ada peluang lagi kita nak bicara tentang orang yang kedekut dan saya kepada harta, sehingga ramai orang yang bertauhid daripada duit tapi tak nak berkawan orang. Kalau ada peluang kita nak bicara kaitan harta itulah. InsyaAllah saya kembali pada Opah dengan soalan yang ingin disampaikan. Silakan Opah. Masya Allah Ustaz, tajuk minggu depan tu sangat menarik. Okey, sahabat-sahabat sekalian, sila tanya soalan. Walaupun Ustaz dah elaborate begitu punya detail, macam mana nak lepaskan diri daripada hasad dengki, mesti kena jaga hati lah nombor satu, betul tak Ustaz? Jangan tunjuk, jaga hati, jangan tunjuk dengan perkataan. Jangan buat eye contact, jangan buat paling diri, body language. Okey, sahabat-sahabat boleh je bertanya apa-apa saja yang puan telah alami bersama-sama dengan kawan-kawan, pengalaman yang ada. Ada tak orang buat macam tu kat perempuan? Itu tanda hasad dengki. Silakan. Ada ke? Senyap je Ustaz. Semua dah pandai ni. Semua dah dapat dengan jelas sebenarnya. Ustaz beri sangat jelas. Berperingkat-peringkat daripada sampai ke cara untuk mengatasinya. Dan akhir sekali yang Ustaz kata, jangan kawan dengan orang yang begitulah. Cuba. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti dulu setakat ini pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama. Lebih-lebih lagi setinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk berkongsi ilmu dengan kita. Ilmu yang hari-hari kita alami perkara itu yang perlu kita sentiasa sedar dan diberi rangsangan untuk sedar dan untuk mengelakkannya. Inilah yang terbaik yang kita perlu pelajari selain daripada ilmu akidah. Sebab apa? Kalau hati kita teruk, segalanya habis, hancur. Lepas ini perempuan ya, kita tidak ada lagi kuliah duha pada pagi ini. Kita berehat dengan hal-hal keluarga, urusan keluarga. Dan jangan lupa pada pukul 8 malam ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca Ustaz Zubair ya, untuk membaca 3 surah pilihan. Dan juga pada pukul 9 malam kita akan bersama dengan Ustaz Imam Muda Dania sekali lagi dalam zikir munajat dan juga selawat. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang-peluang ini. Carilah masa, bersedialah dari awal supaya settle semua hal keluarga. Kita akan duduk 2 jam lagi bersama SPQ pada malam ini. Untuk itu Ustaz, terima kasih sekali lagi. Terima kasih dan keladi Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan untuk ilmu-ilmu yang akan dikongsi. Dan tajuk juga minggu depan perempuan kena tulis, takut lupa Minggu depan tajuk dia kedekut harta, kedekut duit. Okey, Ustaz, sehingga berjumpa lagi. Mohon Ustaz tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini. Silakan. Kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ustaz.